Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar Pendidikan Islam Tahun 3 Bidang Adab, muka surat 140 hingga 144. Sila rujuk buku teks masing-masing. Tajuk kita pada hari ini ialah Cintakan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tajuk Cintakan Sunnah Rasulullah, kita akan belajar yang pertama, pengertian Sunnah Rasulullah. Yang kedua, dalil. Yang ketiga, amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, pembahagian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, kepentingan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengertian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu apakah maksud sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud sesuatu yang bersumberkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ucapan, perbuatan, sifat dan akhlak yang diberitakan oleh sahabat baginda. Dalil untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surah Al-Hajj ayat yang ke-7. Maksudnya, apa yang diberikan Rasulullah kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Maksudnya di sini ialah segala perkara yang disuruh oleh Rasulullah hendaklah kita lakukan, dan perkara yang dilarang hendaklah kita tinggalkan ataupun janganlah kita lakukan. Amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara contoh-contohnya ialah menjadi anak soleh, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, menjaga kebersihan, bercakap perkara-perkara yang baik, berbakti kepada ibu bapa, menghormati orang tua, menggunakan tangan kanan, mengasihi ibu bapa, menghubungkan silaturrahim, menutup aurat. Pembahagian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sunnah perkataan. Yang kedua, sunnah perbuatan. Sunnah perkataan. Sunnah perkataan bermaksud semua ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk suruhan, larangan serta galakan. Contoh yang pertama, sila rujuk buku teks pada muka surat 142. Kelebihan membaca Al-Quran. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu semua membaca Al-Quran
Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membaca dan beramal dengan hukum-hukumnya. Di sini Rasulullah memberi galakan kepada kita supaya selalu membaca Al-Quran. Contoh yang kedua, jauhkan sifat sombong dan bangga diri. Hadis yang diriwayatkan oleh Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku memberitahu kepada kamu siapakah ahli-ahli neraka? Mereka itu ialah orang yang keras kepala, sombong, suka mengumpul harta tetapi tidak suka membelanjakannya untuk kebaikan. Di sini Rasulullah menceritakan tentang ahli neraka. Salah satunya ialah orang yang keras kepala, sombong dan suka mengumpul harta tetapi tidak suka bersedekah. Seterusnya, sunnah perbuatan. Apakah yang dimaksudkan sunnah perbuatan? Sunnah perbuatan ialah segala perbuatan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh para sahabat baginda. Antara contohnya ialah yang pertama, mengutamakan anggota kanan. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW suka memulakan dengan anggota kanan ketika memakai kasut dan bersuci. Maksudnya di sini kita digalakkan untuk menggunakan anggota kanan, sama ada tangan, kaki ataupun telinga. Contoh yang kedua, merendah diri. Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Al-Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa merendah diri dan terlebih dahulu memberi salam kepada sesiapa yang dijumpai walaupun kanak-kanak. Di sini Rasulullah menyuruh kita untuk memulakan sesuatu, menunjukkan kita tu bersifat dengan sifat rendah diri. Contohnya dalam bertegur sapa. Contoh ketiga, menggosok gigi. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun daripada tidur, baginda menggosok giginya dengan menggunakan siwak atau kayu sugi. Di sini Rasulullah menggalakkan kita supaya menggosok gigi. Kepentingan mengamalkan sunnah Rasulullah. Okey, apakah kepentingan dia? Yang pertama, menjadi bukti kecintaan kepada Rasulullah. Yang kedua, mendapat syafaat Rasulullah di akhirat. Yang ketiga, terhindar daripada melakukan perkara yang dimurkai. Yang keempat, membentuk umat berperibadi mulia. Yang kelima, menjadikan diri lebih beristiqamah dalam ibadah. Rumusan. Orang yang beramal dengan sunnah Rasulullah akan menjadikannya lebih berakhlak mulia. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mengamalkan sunnah Rasulullah. Sekian, terima kasih.